الضالين آمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bersama dipayungi oleh para malaikat bersama kita, dianugerahkan rahmat, keberkatan berada dalam halaqah ilmu pada malam ini. Dan seterusnya diingatkan kepada para sahabat jannah yang dikasihi sekalian, pastikan offkan mikrofon sepanjang kuliah berlangsung bagi memudahkan Ustaz mengendalikan ataupun kuliah kita berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan dari audio, video para jemaah sekalian. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala sukacita mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim untuk terus mentadabbur surah An-Nas kita. Dengan segala sukacita saya serahkan majlis kepada Al-Fadil Ustaz. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebuah hadis riwayat daripada An-Nasa'i menerangkan daripada Nabi tentang bagaimana syaitan mengganggu manusia. Dari Qutaibah, dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, bila azan dikumandangkan maka syaitan lari bertempiaran hingga terkentut, hingga ia tidak mendengar suara azan. Jika azan telah selesai, maka syaitan datang lagi. Ketika iqamah dikumandangkan, maka syaitan lari bertempiaran lagi. Dan saat iqamah selesai, maka syaitan kembali lagi. Sehingga syaitan ini masuk ke benak seseorang dan berkata, ingat ini, ingat itu, terhadap hal-hal yang tadinya dia lupakan. Sampai seseorang tidak tahu berapa jumlah rakaat yang telah dia kerjakan. So rupanya bila laungan azan dan iqamah, semakin kuat laungan itu dilaungkan, semakin jauh dia lari. So bila semakin jauh dia lari, maka dia makan masa lah untuk kembali ke tempat kita. So bila ada pihak yang tak nak azan dilaungkan dengan kuat, maka kita tahulah siapa yang menghasut. Saya tak kata itu syaitan yang menghasut, tapi ciri-cirinya semacam itu. Kan, dia tak suka dengar bunyi azan, kadang azan dekat radio, dia tukar radio. Sebab bagi dia azan tu tidak mendatangkan apa-apa manfaat. Hanya laungan, dilaungkan berulang kali setiap hari. Dan perlu diingat, syaitan dia juga menyebabkan manusia menjadi marah. So bila manusia marah, dia akan buat perkara yang tak patut, berkata sesuatu yang tak patut, dan bertindak dan akhirnya akan mendatangkan penyesalan. Sebuah hadis daripada Sulaiman bin Sardi radhiyallahu anhu. Dia kata, aku sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ketika dua orang lelaki mula bergaduh dan mengutuk antara satu sama lain. Dan wajah salah seorang daripada mereka menjadi merah dan urat lehernya telah kembang membengkak kerana kemarahan. Maka Nabi SAW berkata, aku tahu satu perkataan yang jika dia mengucapkan dengannya, kemarahan itu akan hilang. Kemarahan itu akan hilang. Nabi kata, tengah orang tu marah, Nabi kata, aku tahu satu perkataan yang jika dia ucapkan perkataan tu, kemarahan itu akan hilang. Wow! Hanya dengan sebut satu perkataan, kemarahan kita akan hilang. Lalu Nabi kata apa? Perkataan itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. So orang yang tengah marah ni, dia kena sebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka mereka, sahabat itu berkata pada lelaki itu, Nabi memberitahu kamu untuk mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. So syaitan ni memang sentiasa sahaja cuba untuk mengambil peluang nak menghasut kita. Dia bukan sama macam kita nak halau nyamuk, tak. Janganlah kita tak nampak dia. Dia boleh berlari dalam salur darah kita. Maka sebab itu, hanya kepada Allah sahaja kita minta perlindungan dari syaitan-syaitan yang direjam. So itu ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan penghasut. Penghasut yang khannas, yang tegar, yang timbul tenggelam. Kemudian ayat 5, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau ayat 4 Allah menerangkan tentang siapa dia, siapa yang menghasut itu. Ayat kelima Allah datangkan tentang capability dia, di mana dia boleh menghasut. Apa yang terlibat, tempat dia menghasut. Ayat 4 siapa? Ayat kelima, tempat dia menghasut. Dan Allah terangkan pula apakah yang dilakukan oleh syaitan itu. Kan kalau guru, tentulah dia tugas tu mengajar. Kan kalau ahli politik, tugasnya menabur janji. Kalau seorang driver, tugas dia memandu. So sebenarnya dia tak perlu disebut. Kan kalau syaitan tu, kita dah tahu dah tugas dia. Dia tak perlu dimention apa yang dia buat. Tapi Allah sebut juga sifat syaitan untuk ingatkan kita yang syaitan akan tetap menghasut manusia sampai bila-bila. Ayat 5 ini, ayat penegasan bahawa syaitan akan tetap buat benda tu sampai bila-bila. Yuwaswisu, kan fi'il mudhari'. Sentiasa menghasut, membisik, memujuk, merayu. Sentiasa. Dan syaitan bisikkan was-was itu. Syaitan membisikkan dan menghasut itu di mana? Dalam dada. Dan ini amat bahaya tuan-puan. Kita kalau dengar bisikan Yusuf Tayyub tu, kita dengar dekat telinga. Dan kadang kita pula jenis dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Lagi-lagi kalau kita isteri nasihat suami, suami nasihat isteri, mak nasihat anak, bapa nasihat anak. Kan nasihat kita tu hanya berlegar sekitar telinga dia. Kadang kita pun kalau dengar nasihat, panjang lebar pula dia bercakap, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebab itu, beza antara
pujukkan manusia ke arah kebaikan dengan hasutan syaitan. Syaitan menghasut bukan didengar di telinga, tapi dia terus ke dada, ruang dada. Kita pula bila kita bercakap, bila saya bercakap, tuan-puan sedang mendengar. Dan pendengaran itu belum tentu sampai ke dada. Boleh jadi sambil mendengar, sambil menjahit. Boleh jadi sambil mendengar, sambil makan malam. Boleh jadi sambil mendengar, sambil tengok TV. So, dia ada beza yang sangat besar antara apa yang manusia boleh buat dengan apa yang Allah beri pada syaitan. Jin ni terutamanya, bila dia bisik terus ke dalam ruang dada, bukan melalui rongga telinga. Malah, ruang dada, sudur ruang dada ini ialah satu tempat yang kita langsung tak nampak. Walaupun ia ada pada diri kita, kita tak nampak ruang tu. Malah kita pun tak tahu apa yang berlaku dalam dada ni. Dan ini lebih bahaya sebab dalam kita tak nampak, kita tak tahu apa yang berlaku dalam tu. Malah kalau tuan-puan pergi hospital, X-ray sekalipun, kita tak nampak syaitan tengah buat kerja kat dalam tu. Sebab itu sangat penting untuk kita minta perlindungan pada Allah. Hanya Allah yang nampak dan tahu apa yang berlaku. Maka sungguh-sungguhlah minta pertolongan. Tapi lebih menakjubkan ialah ayat ini juga sebenarnya menyedarkan kita tentang kasih sayang Allah pada kita. Menyedarkan kita tentang kasih sayang Allah pada kita. Tuan-puan, kita ada rongga dada. Dalam rongga dada kita ni ada hati. Allah kata syaitan hanya boleh bisik ke rongga, ruang dada ni. Bukan ke dalam hati. Dia hanya boleh attempt untuk mempengaruhi hati yang ada di dalam rongga dada. Dia tak boleh terus bisik ke hati. Dia hanya dalam rongga dada. Contohnya macam ni. Saya nak buat analogi, tuan-puan. Katalah tuan-puan berada dalam surau atau dalam masjid. Okey? Dalam surau, dalam masjid, tengah duduk-duduk. Lalu, kan, okey, saya tunjuklah. Dewan Solat Masjid Negara. Okey. Ini Dewan Solat Masjid Negara. Katalah tuan-puan duduk kat sini. Kan, tuan-puan duduk kat sini. Luar daripada kaca-kaca ni, pintu kaca ni, ada 2 orang tengah duduk kat sana, ada lagi 2 orang duduk kat sana, ada lagi 2 orang duduk kat sana. Kan? Sedang tuan-puan duduk, apa chances, apa possibility untuk tuan-puan dengar orang dekat luar ni bercakap? Ada possibility tak? Ada kemungkinan tak dengar diorang bercakap? Tak mungkin, Ustaz. Kalau dekat dalam masjid sedang dilaungkan azan atau sedang ada orang baca Quran, kita akan lebih dengar benda yang dekat dengan kita. Tapi bayangkan kalau tuan-puan berada dalam ruang masjid itu, senyap, sunyi, tak ada apa-apa aktiviti. Chances untuk anda dengar bisikan kat luar tu tinggi. Begitulah rongga dada dan hati kita.
Kalau hati kita kosong dari sebarang aktiviti mengingat Allah, bisikan syaitan akan mudah didengar dan dipatuhi oleh nafsu yang reside dalam hati. Nampak tak logiknya tu? Kalau hati kita tak ingat Allah, bisikan syaitan akan mempengaruhi. Bisikan syaitan tu akan menguasai hati kita. So, bila pintu hati kita terbuka untuk mendengar bisikan syaitan, untuk dengar hasutan dia, untuk dengar dia punya pendapat, untuk dengar dia punya nasihat, hati kita terbuka, pintu masjid tadi terbuka. So, boleh dengar perkataan orang daripada luar. Maka syaitan akan renovate hati kita. Syaitan akan, kalau dia boleh masuk dalam hati, dia akan jadikan ruang dalam hati itu tunggang langgang. Kalau diibaratkan sebuah rumah, syaitan akan jadikan ruang tamu sebagai dapur, dapur sebagai bilik, toilet sebagai ruang tamu. Dia akan ubah. Sebab tu orang-orang yang berkawan rapat dengan syaitan, dia akan melihat benda yang baik sebagai menyusahkan, benda yang buruk sebagai menyeronokkan. Dia dah tak kira halal haram. Rasuah jadi rebutan. Itulah tugas syaitan. Dia pujuk, dia rayu. Dan Allah bagi dia peluang dalam dada. Kita yang benarkan dia untuk masuk ke dalam hati. Kita yang benarkan. Oi, berapa ekor? Berapa ekor? Berapa ekor? Tentang berapa ramai tu nanti kita nak tengok berapa ramai. Tapi ada Nabi pernah mengingatkan dalam surah mana ya? Isra. Dalam surah Isra kot. Sekejap saya cuba cari dalam surah Isra tentang aktiviti syaitan. Surah Isra wastafziz man istata'ta bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal aulad. Mana wa idh qulna ni. Ini surah Isra. Antara teknik dan pendekatan syaitan, dia kata desak serta pujuklah siapa yang engkau dapat memujuknya dengan suaramu. Wastafziz man istata'ta minhum bi sautika, dengan suaramu. So tuan-puan, suara syaitan ni suara yang merdu. Suara yang boleh menambat hati kita. Suara yang menjadikan kita lalai. Muzik-muzik, lagu-lagu, bunyi-bunyian, itulah suara syaitan. Berapa ramai penyembah BTS? Berapa ramai penyembah Blackpink? Nah, dengan suara, wa ajlib alaihim bi khailika, dan kerahlah pendukungmu yang berkuda serta yang berjalan kaki.
Tuan-tuan, bila sebut tentang berkuda dan berjalan kaki, apa yang kita boleh gambarkan? Bila sebut berkuda dan berjalan kaki, apa yang kita boleh gambarkan? Askar, tentera. Sekarang Allah bagi tahu pada syaitan, pergi hasut tu manusia, kau nak guna suaramu, silakan. Kau nak guna tentera berkuda, silakan. Kau nak guna tentera yang berjalan kaki, silakan. Tuan-puan, kita sedang menghadapi batalion. Kita sedang berperang dengan syaitan. Mereka sedang guna tentera berkuda dan tentera berjalan kaki untuk menghasut kita, tuan-puan. Kalau bonda tanya berapa ramai, satu batalion sekitar 200-300 orang. Ini tentera berkuda dan berjalan kaki. Dan tentera biasanya dia ada disiplin yang tinggi. So kalau hidup kita tanpa disiplin, apa yang boleh diharap untuk kita kalahkan tentera syaitan ni? Kalau sesama kita tidak bersatu, macam mana kita nak kalahkan tentera syaitan ni? So mereka tentera berkuda kot. Pejalan kaki. Kita sedang menghadapi pasukan tentera syaitan. Bukan seorang-seorang dia. Dan Nabi pernah gambarkan satu orang manusia diserbu oleh syaitan ni macam belalang juta tu. Kan? Belalang juta. Macam ni lah. Kena serbu macam ni. Ni. Kena serbu macam ni. Dia bukan satu ekor syaitan. Satu ekor untuk satu. Tak. Satu bila kita mengaji, bila kita ikut kuliah, mata kadang berat sebab bergantungan syaitan kat situ. Badan kita rasa macam nak gerak-gerak sebab kena pukul oleh tongkat syaitan. Kita rasa nak bercakap sebab syaitan bagi gincu. Jangan gambarkan syaitan tu sebesar kita. So satu orang kita seorang, dia seorang. One on one. Tidak. Syaitan main kotor. Dia bawa tentera. Satu batalion untuk satu manusia. Satu batalion untuk satu orang manusia. Kita diserbu, dikerumun, belalang juta ni. Oleh syaitan. Dan dia tak mati-mati. Dia tak mati-mati. So begitu tuan-tuan. Syaitan ni. So bayangkan kalau kita beri kunci itu pada syaitan. Kita buka ruang hati kita untuk syaitan. Kita sengaja kosongkan hati kita tidak ingat Allah. Baru dia boleh masuk dalam hati kita. Baru dia boleh hasut kita. Maka dia akan cantikkan perkara yang salah dan berdosa. Yang salah nampak cantik, yang berdosa nampak indah. Dunia ni kita nampak kita tergila-gilakan dunia. Dan bila kita buat perkara yang dosa dan hina, kita tak rasa apa. Sebaliknya kalau kita cuba untuk berubah, buat perkara-perkara yang menambahkan keimanan, kita akan rasa cepat bosan, benci, tak selesa. Dan syaitan biasanya menempatkan diri dia di luar hati, dekat dada.
So bila manusia lalai dari ingat Allah, hati tu kosong, lalai dari ingat Allah, syaitan akan lemparkan was-was di dalam hati. So bila kita ingat Allah, dia akan berhenti, tak buat. Bila kita lupa, dia akan datang balik. So tuan-puan, benda ni berpanjangan sampai kita mati. Benda ni continuous. So ingat Allah tu bukannya optional. Ingat Allah ni is a must. So tu dia perturutan Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbi ni kan waktu kita kecil. Malik ni waktu kita dewasa. Ilah ni selepas pencen. Tu yang Allah sebut Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di setiap peringkat kehidupan kita, kita perlu bergantung, mohon pada Allah agar ingatan kita pada Allah kekal, kuat, supaya tidak mudah hati kita ini dipengaruhi oleh syaitan. Dahsyat tuan-puan. Dan syaitan, kayu ukur dia untuk menyesatkan ni tanpa mengira siapa. Makin kuat orang tu, makin berilmu orang tu, makin kuat dia hasut. Tengoklah orang-orang kita. Kita sendiri makin berilmu, kita makin tinggi ego kita. Makin mudah dia hasut. Dan selalunya orang-orang berilmu ni yang dia tidak mengikut resmi padi. Makin berilmu, makin sombong. Oh, dahsyat tuan-puan, dahsyat. Maka keperluan untuk kita faham apa yang kita minta. Nah, keperluan untuk kita dalam surah Isra tu pula Allah kata apa? Wasyarikhum fil amwal. Bersekutu, bersyarikat, campur tangan urusan manusia dalam harta dan urusan anak-anak. So bila syaitan campur tangan dalam urusan harta, cuba tengok bagaimana kita melihat harta tu. Kita jadi sayang pada harta, kita jadi nak menumpuk-numpuk harta. Kita tergila-gilakan harta sebab ada campur tangan syaitan. Dan Allah sebut harta dan anak tahu. Harta dan anak. Dua perkara ni sangat crucial untuk kita faham. Harta dan anak boleh lalaikan kita dari Tuhan. So bila kita tidak isi Allah dalam hati, syaitan akan ganti dengan apa? Harta dan anak. Kita akan resah gerisah kalau kurang harta. Kita akan turuti kehendak-kehendak anak. Dahsyat tuan-puan. Wa'idhum. Dan beri janji pada mereka. Bagi janji. Kau kumpul harta ni, simpan mana tahu esok lusa. Kalau susah boleh guna harta ni. Dia janji. Supaya hidup kita bergantung kepada harta yang kita tumpuk dan himpun. Kalau esok lusa kita susah, adalah tempat bergantung. Allah suruh kita bergantung dengan Allah, bukan dengan harta. Tapi syaitan berjaya. Letak kita punya tianggul berbeza. Kita tidak bergantung pada Allah, tapi bergantung pada harta.
Malah ada mak bapak yang bergantung pada anak. Sehingga kan sanggup pula memperlekeh orang-orang yang nak kukuhkan akidah sedari umur kecil. Kau belajar agama ni kau dapat apa nanti? Kau nak kerja apa? Kau nak bagi anak bini kau makan apa? Pasir? Kita merendahkan usaha orang lain nak kenal Allah. Wa'idhum, bagi janji. So anak-anak kita yang genius, yang kepala A, jadi doktor, jadi engineer. Dan Allah kata, وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Dan tidaklah apa yang dijanjikan oleh syaitan itu melainkan tipu daya yang boleh menggelincirkan. Oh, dahsyat tuan-puan, dahsyat. Suatu cara Allah terangkan pada kita. Was-was tu di mana? Fi sudurin nas. Di ruang dada manusia. Malah, dia tidak pernah penat. Dia tak penat. Sentiasa tunggu ruang dan peluang untuk bertindak. Kalau semalam saya bagi tahu tentang dia dalwa. Fadallahuma bighurur. Tarik sikit-sikit. Dia tak pernah penat. Malah dia akan berjuang sekeras-kerasnya untuk masukkan kita dalam neraka. Kita akan lupa sebab nama kita Al-Insan. Kan Allah sebut Sudurin Nas, ke dada manusia yang pelupa. Kita lupa, tapi mereka tak akan pernah lupa. Dan kerana menghasut itu adalah kerja hakiki syaitan. Dan tuan-puan, kita semua telah diberikan qarin. Kita semuanya ada qarin, ada pendamping dalam kalangan jin yang sentiasa bersama kita. Dan qarin akan sentiasa menyuruh kita melakukan keburukan. Seperti mana Nabi pernah bagi tahu, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sungguh syaitan berjalan dalam tubuh badan manusia seperti perjalanan darah. Nabi kata jin dalam tubuh kita ni beredar seperti darah beredar. Seperti darah beredar. Berapa cepat darah beredar, macam itulah dia mengkitari, mengelilingi tubuh badan kita. Satu, kadang kalau kita marah, jin kan apa nama? Jin kan dicipta daripada api. Satu, kalau kita marah, kita rasa panas. Kita rasa hangat. Sama juga keadaan kalau kita semakin bernafsu. Kan? Badan kita makin panas, makin hangat. So, itulah waktunya jin sedang aktif. Kita rasa dia hangat tu. Merah telinga. Dia nak cuba menguasai cara kita berfikir. Tu waktu marah. Kan bila marah menguasai, pisau di tangan dia boleh baling. Mati adik. Begitu tuan-puan. Dan bila hasutan itu dibisikkan dalam hati dan hati ikut, dia akan memberikan kerosakan dan masalah pada diri kita sendiri. Kerana
tindakan tubuh badan kita akan ikut hati. Hatilah yang mengawal segala bentuk pergerakan tubuh. Yang berjalan ke pusat pelacuran tu memang kaki. Tapi yang suruh adalah hati. Yang minum arak memang tangan dan mulut. Tapi yang menyuruh hati. Sesuatu kita perlu minta perlindungan pada Allah dari syaitan. Supaya tidak langsung, tidak lut dibisik. Jangan beri peluang untuk dibisik. Jangan beri peluang untuk bisik dari awal. Kerana kita pun tak tahu bila kita dibisikkan. Khawatir kita pula minta nasihat dari syaitan. Kadang kita rasa macam kita dah buat semua dah. Contohnya maksurat, ngaji, solat-solat sunat, sedekah untuk raih cinta Allah. Pada masanya hati kita rasa enam. Kemana tu Ustaz? Ada beza tuan-puan, kita buat semua itu kerana rutin atau kerana kita benar-benar mean it. Benar-benar faham dan memaksudkannya. Itu ada beza. So cubalah apa yang kita buat itu kita benar-benar memaksudkannya. Tak perlu banyak, sedikit-sedikit kan. Maksurat tu kan banyak nak dibaca. Cuma ambil satu doa tu dan kita ulang banyak kali sehingga kita benar-benar terkesan, benar faham apa yang kita baca. Kan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kan maksurat kan? So, bila dah jadi rutin, dia akan lip service. Lip service ni dia dekat mulut je, tak lepas kerongkong ni. Malah kerana banyaknya maksurat tu kita nak cepat habis, lalu kita baca cepat-cepat. Itu lip service. Dia tak masuk ke dalam hati. Kalau kita sebut satu-satu doa tu, raditu billahi rabba. Ya Allah, aku redha. Engkau Tuhanku. Aku redha ya Allah, aku redha Engkau Tuhanku. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Ya Allah, aku redha agama ni sebagai cara aku hidup ya Allah. Aku redha ya Allah, aku benar-benar terima. Aku benar-benar berlapang dada. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dan aku berlapang dada. Aku redha. Aku redha. Nabi Muhammad itu sebagai Nabi aku. Kan ulang 3 kali. So baca satu-satu. Pelan-pelan. Sehingga benar meresap ke hati. Dan benda ni makan masa. Makan masa. Saya pernah belajar dulu tentang tentang solat. Daripada orang Indonesia, Abu Sangkan nama dia. Lama dulu. Lama. Dan dia pernah datang ke Malaysia tahun 2000 berapa? 2009, 2010 macam tu. Saya pernah ikut dia punya cara pembelajaran dia. Dan ada beberapa teknik dia tu yang Jakim tak setuju. Tapi saya ikut je. Saya ikut dan ada kita punya pensyarah UiTM yang sama-sama dengan kita orang belajar teknik untuk khusyuk solat ni, khusyuk solat yang bila dipraktik sembayang 2 rakaat makan masa 45 minit. 2 rakaat sembahyang
makan masa 45 minit. Ui, kenapa lama betul? Sebab setiap perkataan kita ucapkan dengan penuh rasa, memaknai setiap perkataan tu. Terutamanya bila baca Fatihah. Adakah kita rasa bila kita baca Fatihah, sebab Fatihah ni benda yang selalu diulang. Kita rasa tak? Ada tak rasa sesuatu waktu kita baca Fatihah? Sebab sembahyang ni dia tentang rasa. Ibadah ni dia tentang rasa. Kan kalau kita tengok hamba, hubungan hamba dengan Tuan, apa yang Tuan dia suruh, kan ada dua jenis hamba. Sama ada hamba tu rela hati nak buat apa yang Tuan dia suruh, ataupun dalam keadaan terpaksa. Asyik-asyik aku. So hamba yang buat dalam keadaan terpaksa, hasil kerja dia tu tak semengah asal siap. Kadang sambil buat sambil merungut. Walaupun tak tunjuk depan Tuan dia. Kadang dia buat lambat-lambat. Kadang dia buat cepat-cepat dan cepat habis. Tapi kalau hamba tu buat kerana seronok, dia akan buat dengan sepenuh hati. Buat dengan cinta, dengan kasih sayang. Tak ada seronok nak buat. Sebab dia seronok nak buat. Macam tuan-puan, kan puan-puan, yang setiap Sabtu, Ahad, waktu anak-anak kecil, antara rutinnya ialah gosok baju untuk anak-anak dan suami. Kan? Puan-puan akan gosok macam mana? Asal siap ke? Atau hantar dobi? Cuba bandingkan dengan waktu mula-mula kahwin dulu. Kita gosok baju suami tu, gosokkan baju isteri. Satu baju tu setengah jam. Sebab seronok gosok untuk orang yang kita sayang. Dan sekarang ni kita sedang menghadap Allah yang kita nak raih kasih sayang dia. Takkan kita buat ala kadar. Takkan kita buat tanpa cinta. Takkan kita baca Quran sambil lewa. Mana kita punya cinta? Buatlah dengan penuh kasih sayang. Dan kasih sayang itu hadir dari hati kita. So kalau hati kita tak ada kasih cinta pada Allah, kosong daripada rasa cinta dan kasih pada Allah, syaitan akan take over. Syaitan akan hijack. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Bukankah cinta itu dari hati? Macam mana kita boleh suka pada suami kita dulu? Waktu mula-mula bercinta, ada orang cinta pandang pertama. Kali pertama nampak, hari pertama masuk tingkatan 1, dialah budak pertama yang datang dan senyum kat kita. Terus cinta pandang pertama. Lalu setiap hari nak pergi sekolah tu kita termotivasi sebab ada orang yang kita suka dekat sekolah tu. Bangun pagi setiap hari kita sangat segar. Bukan bermalas-malas tu waktu putus cinta. Kita sangat bersemangat. Kasut putih. Sekarang kasut hitam lah.
Dulu kasut putih, baju bergosok, budak lelaki sekolah menengah. Mana ada nak pandai gosok baju? Baju pandai gosok sendiri. Seluar, tajam, rambut berminyak, sikat tepi. Sebab ada sesuatu yang menjadikan dia semangat. Kerana cinta, kerana sayang, kerana suka. Suatu untuk kita penuhi hati kita dengan rasa cinta pada Allah, kita perlu lebih kerap perhati akan alam ini. Perhati tumbuhan Allah yang cipta, timbul rasa cinta pada Allah, hebatnya Allah, sayangnya Allah pada kita. Kalau kita tak perhati, kalau kita take for granted, tak peduli apa yang berlaku dekat keliling, kita takkan rasa cinta, kasih sayang Allah pada kita. Lalu, cinta dan kasih sayang Allah itu kita tak balas. Seolah-olah cinta dari Allah tu bertepuk sebelah tangan. Kita tak balas. Lalu kita setiap kali, duk asyik macam mana nak cinta Allah, macam mana nak cinta Allah. Kau tak perhati pun keliling kau. Kau tak baca Quran pun dengan betul. Kau tak rasa pun mukjizat tu. Kau tak tengok betul-betul pun. Tak rasa pun dekat hati ni. Kau tak sedia pun untuk cinta pada Allah. Tak. Kan? Kan kalau dalam kelas kita dulu, dalam ramai-ramai lelaki, kenapa satu orang tu yang kita suka? Kenapa tidak yang lain? Sebab yang lain itu tak menarik perhatian kita. Sama dengan selama ini, apa yang berlaku dekat keliling kita tu, kejadian tu tidak menyedarkan kita, tidak menarik perhatian kita, supaya kita ambil perhatian dan rasa cinta. Tak. Banyak tuan-puan. Kalau kita benar-benar perhati, ya, banyak kasih sayang Allah. Waktu kita makan, tadi makan berapa lauk? Malam ni dah makan belum? Makan tadi berapa lauk? Kita makan nasi, kemudian ada sayur. Katalah sayur bening. Kemudian ada daging salai masak lemak. Kemudian ada telur dadar. Lepas tu yang kelima adalah ulam-ulam. Nasi, sayur bening, daging salai, kemudian telur dadar dan ulam-ulam. So ada 5. 5 kombinasi. Kita boleh combinekan nasi dengan daging saja dulu. Atau nasi, sayur bening, daging. Atau nasi, telur dadar. Atau nasi, sayur bening, telur dadar. Atau ulam dengan daging. Kita boleh combine dan setiap suapan rasa berbeza, tuan-tuan. Setiap suapan rasa berbeza. Dan setiap kali suap, ada sambal belacan pula. Setiap kali suap, kita punya reseptor dekat lidah ni akan hantar impuls, rasa berbeza di otak. Lalu kita rasa, oi sedapnya. Setiap suapan. Dan sepatutnya kalau kita sedar apa yang kita suap, setiap suapan itu, setiap kunyahan, kita akan sebut Alhamdulillah. 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 Ya Allah sedap ni, ya Allah. Sedap ni, ya Allah. Setiap suapan.
Kita ada rambut juga. Mana ambil buku sini. Ui, dahsyat tuan-puan. Jika kita benar-benar perhati, suatu ahli pernah mengungkapkan, aku takkan pernah dapat merasai rasa syukur, melainkan aku ungkapkan kesyukuran kerana aku dapat bersyukur pada Allah. Ali diungkapkan rasa syukur kerana Allah gerakkan dia untuk rasa syukur. Ui, dahsyat tuan-tuan. Dan baki 4 minit. Saya tutup surah An-Nas dengan minal jinnati wan nas. Rupanya tuan-puan, syaitan ini terdiri dari jin dan manusia. Jin dan manusia. Kedua-dua jin dan manusia boleh mempengaruhi kita melalui bisikan, pujukan dan rayuan. Dan sekarang tempoh orang berkempen. Mereka sedang pujuk, rayu, undi kita. Ada kata-kata daripada ahli politik yang ungkapannya itu terus sampai ke dada. Sehingga kita sukar, aku nak pilih yang ni ke, aku nak pilih yang ni. Aku nak pilih yang ni ke, aku nak pilih yang ni. Lalu dia bentangkan fakta itu dan fakta ini. Kita jadi keliru, aku nak pilih ni ke, aku nak pilih yang ni. Malah dia bukan sahaja keluarkan fakta, dia bagi tahu, oh pihak lagi satu tu macam ni dan macam ni, macam ni. Pihak lagi satu tu teruk. Lalu kita pun mengambil keputusan, oh aku pilih yang inilah. Nampak tak kita sudah keliru? Kita buat keputusan kerana hasutan, pujukan, rayuan manusia. Sedangkan untuk buat keputusan, patutnya kita rujuk siapa? Kita rujuk Allah. Siapa yang pernah bagi tahu pada kita untuk buat keputusan nak pilih pimpinan mana, solat istikharah? Ada siapa? Saya hari itu keluar 2 kali TV pun tak sebut. Solat istikharah, kita tak tahu pilihan kita tu akan bawa kebaikan masa akan datang atau tidak. Yang paling tahu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana manusia bila dia tengah berkempen, dia akan cuba merayu sebaik mungkin, berkelakuan sebaik mungkin depan kita. Kita tak tahu apa yang berlaku masa akan datang. Maka istikharahlah. Mintalah Allah pandu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kami yang benar itu sebagai benar dan rezekikan kami untuk kami ikut. Tunjukkan kami yang salah itu sebagai salah dan rezekikan kami untuk menolaknya. Beri kami kekuatan. So, tuan-puan, jom sama-sama kita semarakkan hati kita. Rasa cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Merujuk hanya pada Allah untuk buat keputusan. Jangan tinggalkan Allah dalam apa jua perkara supaya syaitan tidak berupaya nak mempengaruhi keputusan kita. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim
di kelas tadabbur kita pada kuliah Maghrib malam ini, iaitu surah ke-114, surah An-Nas, iaitu surah terakhir dari Al-Quran. Jadi alhamdulillah, syukur setelah berprosesi kita telah pun menamatkan kuliah terakhir kita. InsyaAllah di kuliah akan datang kita akan tadabbur surah-surah pilihan yang lain, insyaAllah, sekiranya dipanjangkan umur kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Jadi walaupun kita lihat bahawa surah itu pendek, ringkas, namun membawa erti yang mendalam tentang perlunya kita, iaitu manusia ni perlu kepada Allah sebagai pelindung mutlak daripada kejahatan syaitan durjana. Kita hamba yang lemah, pohon perlindungan pada Allah daripada godaan syaitan, jin dan juga manusia. Rahmat Allah tiada terbatas. Tidak ada pergantungan lain melainkan pergantungan hanya kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang sentiasa meminta pertolongan. Mohon Allah sayangkan kita dan ikhlaskan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuliah seterusnya kita akan bersama dengan Major Ustaz Muhammad Naim, iaitu pengajian berkitab Al-Muhimmah Al-Mawaiz Al-Badi'ah, iaitu pada pukul 9.15. Jadi terima kasih kepada semua yang sudi mengimarahkan bersama dan mudah-mudahan kita mendapat keberkatan berada di halaqah ilmu pada kuliah Maghrib, sama-sama bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil. Mohon Ustaz baca doa sebelum penutup dan tasbih kafarah dan menutup kuliah kita surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami mohon agar Engkau pandulah kami untuk membuat sebarang keputusan. Sedangkan untuk memilih jodoh, kami berhari-hari mohon agar Engkau tunjukkan pada kami jodoh yang terbaik. Ini kan pula untuk memilih pimpinan yang bakal menentukan tadbir urus negara kami ya Allah. Pandu kami untuk membuat pilihan yang Engkau redha ya Allah. Pandu tangan-tangan kami untuk meletakkan undi yang paling baik demi memartabatkan agama yang kami cintai ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.